اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnia daripadanya dapat lagi kita bertemu di malam yang mulia ini. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang semati Tuan Pengurusi Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita sambung lagi bacaan kitab fiqh kita. Kita berhenti itu pada adab buang air. Kata musannif rahimahullah ta'ala, jangan memandang kemaluannya, jangan memandang kepada najis yang keluar itu, yang eloknya kencing jangan berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus sahaja. Baik, hadirin Allah SWT, kita sambung sedikit pada sambungan tajuk yang lepas, iaitu adab buang air. Maka kata pengarang kitab, jangan memandang kemaluannya. Ini di antara adab ketika mana seseorang itu mengqadhakan hajatnya, ataupun ketika mana seorang itu membuang air, hendaklah seorang tersebut tidak memandang kepada kemaluan. Jangan tengok kepada kemaluan tersebut. Ini di antara adab lah, bukan maksudnya sampai hukumnya kepada haram. Dan buang air ataupun qadha hajat, kemudian ada pandang tengok pada kemaluannya itu adalah tidak sepatutnya, ataupun makruh kita katakan, tidak elok. Tapi tak sampailah kata kepada haram. Kalau haram susah juga. Jadi antara adabnya lagi, tidak memandang seorang itu kepada kemaluannya ketika mana seorang itu membuang air besar dan juga air kecil. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Yang kedua, yang seterusnya ialah tidak boleh tengok kepada najis yang keluar daripada tempat keluar najis tersebut. Yang pertama, tak boleh tengok kemaluan. Yang kedua, tak boleh tengok kepada najis yang keluar. Jadi tak perlulah nak tengok, tak perlu tengok.
najis yang keluar tersebut. Apa ilatnya ataupun sebab-sebabnya? Sebagian ulama berkata di antara sebabnya itu dapat menumpukan ataupun ingatan kita jadi tumpul, ingatan kita jadi lemah kepada kerana memandang kepada benda-benda yang termasuk dalam perkara yang makruh, perkara yang kotor, perkara yang keji. Sebab tu tidak digalakkan seorang itu kalau dia buang mengqadakan hajatnya, jangan tengoklah kepada najis tersebut. Sebab dia adalah perkara yang tidak ada manfaat. Adakah manfaat kita tengok? Ada tak manfaat kalau mana seorang itu qada hajat dia tengok kepada najisnya tersebut. Najis yang keluar ada manfaat? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Maka di antara perkara yang kita kena tinggalkan ataupun perkara yang kita tak perlu nak buat adalah kalau perkara itu tidak ada manfaat. Itu berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan Islamnya seseorang tersebut, sebahagian daripada kecantikan Islam seorang tersebut, kalau seorang itu nak comel agamanya, nak cantik Islamnya itu, tarku ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak ada manfaat baginya. Dia perkara yang tak manfaat, tinggalkan. Maka kita tengok termasuk dalam bab memandang najis. Bab mana najis tak ada manfaat, melainkan kalau kita nak buang, itu ada manfaat dia. Ada najis depan rumah kita nak buang, macam mana kalau kita tak tengok? Tak kira lah najis orang ke, tai kambing ke, tai lembu ke, tahi kucing ke. Tapi kalau kita nak buang, ada manfaat dia sebab kita nak buang, nak bersihkan tempat tersebut, maka terpaksalah kita mandang. Itu tak ada masalah. Tapi masalah kita bahas sekarang dia sebut memandang ketika mana mengqada hajat, ketika membuang najis. Maka itu tidak perlu. Boleh dielakkan, melainkan kalau tak dapat elok. Tak dapat nak elok, mesti kena tengok juga. Tapi kalau kita zaman kita sekarang tak perlulah. Tak ada manfaat nak tengok, tak ada hajat. Qada hajat tu kita flash terus lah kalau dalam tandas tu. Tak perlu nak tengok, kecuali tertengok. Dah masuk nak buat hajat, tengok dah ada hajatnya, hajat orang lain dia dah sebut. Hajat orang lain yang tidak di flash, itu kita tertengok, bukan kita nak pergi tengok. Adapun hajat kita sendiri tu, yang kita qadakan hajat kita tersebut, tak perlulah kita tengok. Melainkan kalau ada maslahah ataupun ada tujuan, ada maksud untuk tengok najis tersebut, maka kalau tak ada apa-apa, tak perlulah ditengok. Ini termasuk daripada adab-adab seorang ketika membuang ataupun mengqadakan hajat. Tak tengok kepada najis yang keluar tersebut. Demikian yang eloknya kencing jangan berdiri. Ini antara adab yang lain ketika qada hajat. Kencing misalnya dia kata jangan berdiri. Ini jangan di sini maksudnya larangan yang tidak sampai kepada tahap haram, tapi hukumnya makruh berdiri tersebut. Hukumnya adalah makruh. Seorang kencing berdiri, hukumnya adalah makruh, tak sampai tahap kepada haram. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjuk harus sahaja. Pada pendapat saya, jika seorang itu uzur, mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya, jika mencangkung lebih elok, kencing berdiri itu. Dia kata melainkan ada hajat lah. Melainkan ada hajat. Sebab orang kalau dia kencing mencangkung, dia kata di sini air kencing dia tak boleh keluar habis, dia berhajat kepada berdiri. Misalnya ada orang macam tu. Misalnya ada orang kalau dia kencing mencangkung, kencing duduk dan seumpamanya,
air kencing dia tak dapat keluar habis, terpaksa dia berdiri juga untuk kencingnya tersebut. Maka barulah dibolehkan, sebab ada maslahah, ada tujuan untuk dia berdiri. Tapi kalau saja-saja kita berdiri, maka hukumnya adalah makruh. Tapi Nabi dalam riwayat hadis Nabi kencing berdiri kan? Dalam riwayat hadis, dalam hadis ada menceritakan Nabi pernah kencing berdiri. Adakah itu sebagai satu ikutan? Tidak, tapi di situ ada pada maqam ta'lim. Nabi pada ketika melakukan perbuatan kencing berdiri tersebut, sebenarnya itu adalah menunjukkan pada maqam ta'lim, itu nak mengajar. Nabi nak bagi tahu kata benda ini tidak elok dilakukan. Bukan maksudnya Nabi buat itu suruh anjuran, bukan, tapi larangan. Larangan. Baik, jadi itu di antara adabnya, jangan kencing berdiri. Yang eloknya kencing jangan berdiri. Tapi kalau tempat-tempat kita ni ada tandas-tandas yang disediakan tempat untuk orang kencing berdiri, itu adakah satu anjuran? Adakah itu anjuran untuk kencing berdiri? Jadi kita pilihlah. Kalau kita dah belajar dalam fiqh, kita belajar dalam tasawuf, belajar dalam akhlak, belajar dalam adab, kita nak beramal, terpaksa juga lah kalau kita masuk tu tunggu dah tandas. Kalau tandas dah penuh, tunggu juga, supaya kita jangan kencing berdiri. Ini kan darurat sangat lah. Tandas penuh, yang ada tempat tu yang kencing berdiri je. Itu pun kalau ada memang tak boleh tahan sangat. Biasa kita boleh tahan seminit, 2-5 minit boleh tahan. Kecuali kalau tahan jadi mudarat ke kita, jadi penyakit batu karang ke, itu janganlah tahan. Tapi kalau kita mampu seminit 2 untuk tahan, supaya ada orang yang keluar daripada tandas untuk kita masuk kencing tu, maka kita tahan besar. Tahan sebentar. Kalau dah tak larat sangat dah, tak tahan sangat dah, barulah kita guna tempat yang kencing berdiri tersebut. Tapi itulah, dia adalah satu adab yang tidak elok, kencing berdiri. Satunya makruh sebab mungkin dari sudut kesihatan sebagainya. Satu lagi makruh bila mana seorang kencing berdiri, dia tak akan buka seluar dia habis, betul? Ada orang kencing berdiri, dia buka habis seluar dia. Tak ada. Dia tak buka habis, dia buka tempat yang dia nak kencing tu saja. Dia buka tempat yang untuk dia kencing tu saja. Jadi kemungkinan besar air kencing tu bila dia kencing dalam keadaan berdiri, kemudian seluarnya yang tak buka habis, maka kemungkinan percikan air kencing tu akan terkena kepada seluar dia. Mungkin terkena pada pakaian. Kemudian tanpa dia sedar, dia pakai pula seluar ataupun pakaian yang dah terkena percikan air kencing tadi untuk bawa solat, sembahyang, maka tak sah sembahyangnya. Itu jadi satu masalah kalau seorang itu kencing berdiri. Jadi sebab itulah adab yang cantiknya, yang eloknya, elokkan daripada kita ni kencing berdiri. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, janganlah dilakukan pada air yang tenang seperti dalam perigi atau parit yang tiada berarus, sama ada airnya sedikit ataupun banyak. Kecuali banyak air itu seperti sungai dan laut, tidaklah makruh. Demikian juga pada air yang berarus. Dia kata pula, kalau seorang itu buang air tempat yang bukan tandas, tempat yang bukan tandas, ini bukan tempat yang disediakan untuk mengqadha hajat, buang air dalam parit, buang air dalam sungai, buang air dalam laut, buang air dalam perigi. Kita zaman sekarang tak ada lah kot orang buang air dalam sungai. Zaman dulu ada lah. Zaman dulu ada
Orang dulu, orang tua dulu yang duduk di kampung, kadang tandas tak ada. Belakang rumah dia ada parit. Parit panggil parit. Ataupun ada sungai kecil ke sungai besar. Jadi dia buang di situ je, hari-hari dia buang situ. Ada orang yang dia korek je. Ada lagi yang itu. Kita ingat tak ada dah zaman kita. Rupanya ada. Itu masuk dalam surat khabar. Dekat mana? Dah silap dekat Kelantan dekat mana. Masih ada lagi orang yang tak ada tandas di rumahnya. Jadi qada hajat ni apa? Lepas dia qada hajatnya tu tanam. Ada cangkul, korek tanam. Ada lagi. Kita ingat tak ada orang yang macam tu zaman dulu, banyaklah ada. Tapi ada lagi zaman kita ni. Orang susah lah, orang susah. Tapi kebanyakannya kita tak ada. Tapi zaman dulu banyak. Buang air ataupun qada hajat bukan pada tempat dia, bukan pada tandas. Maka janganlah dilakukan pada air yang tenang. Jangan di sini dengan makna makruh juga. Janganlah dilakukan pada air yang tenang. Apa air yang tenang? Iaitu air yang tidak mengalir, seperti dalam perigi atau parit yang tiada berarus. Ada perigi ni mak air yang tenang lah. Perigi ni, telaga ni, tak adalah perigi tu ada air mengalir. Nak mengalir mana dia besar tu je. Ataupun dalam parit, ada parit yang berarus, ada parit yang air mengalir macam sungai. Ada parit yang airnya tenang. Air yang tenang. Maka kalau seorang itu qada hajat di perigi ataupun di parit yang tenang, hukumnya adalah makruh juga. Jadi jangan dilakukan pada air yang tenang, seperti dalam perigi ataupun dalam parit. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW menegah. Dalam kitab Iqna', saya ambil petikan daripada kitab Iqna', dia kata linnahi 'anil baul fihi, kerana ada larangan kencing di dalam air yang tenang. Dalam Iqna' dia kata linnahi 'anil baul fihi, kerana ada larangan kencing di dalam tempat air yang tenang tersebut. Ada larangan. Fi hadis Muslim wa mislihi, di dalam hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dan seumpamanya Imam Muslim, al-ghaib bal aula, membuang air besar itu bahkan terlebih utama. Jadi nak kata buang air kecil, kencing di dalam tempat ataupun di tempat yang airnya itu tidak mengalir, seperti perigi atau parit atau seumpama dengannya, hukumnya adalah makruh kerana ada larangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu disebutkan dalam hadis, disebutkan buang air kecil, jadi kencing. Kalau buang air besar, berak. Kalau berak, hukumnya lebih utama lagi lah. Besar dengan kecil lebih utama yang besar. Jadi kalau buang air kecil iaitu kencing sahaja sudah makruh, maka apatah lagi buang air besar, terlebih makruhnya. Itu maksud. Jadi buang air kecil ataupun buang air besar di tempat air yang tidak mengalir, seperti perigi, parit, kolam dan sebagainya, lopak dan sebagainya, maka hukumnya adalah makruh. Dan dia kata lagi dalam kitab Iqna' tu, wa fil lail asyaddul kirahah, waktu malam tu lebih makruh lagi. Kalau malam pertama makruh. Dia buang air di dalam tempat air yang tenang tadi siang hari, hukumnya makruh. Kalau dia buang waktu malam, dia ingat malam tak, orang tak nampak. Kan? Kalau siang orang nampak, buang air dalam parit orang nampak. Tapi kalau kita malam tak nampak, orang tak nampak.
Tapi dalam kitab disebut malam terlebih makruh. Kenapa? Li'anna al-ma'a bil-laili ma'wal jin. Kerana bahawasanya air yang tenang tersebut yang disebutkan tadi bil-lail, waktu malam, ma'wal jin, tempat permainan jin. Intaha kita iqra. Dalam iqra sebut. Jadi nak katanya apa? Apa ilahnya, sebab apa dilarang? Sebab apa dilarang buang air di dalam tempat yang ada air, terutamanya waktu malam. Tempat air yang tenang waktu malam tersebut sebenarnya adalah tempatnya permainan jin, ataupun rumah dia, kita kata tempat dia duduk, tempat dia lepak. Malam-malam jin ni dia lepak di tempat-tempat air yang bertenang tersebut. Maka kita pula pergi buang air kena atas kepala dia, marah kawan tu. Pergi buang air besar kena atas rumah dia, marah kawan tu. Itu yang jadi macam-macam kan. Sebab tu orang tua-tua kita dulu larang buang air di mata-mata tempat. Buang air tepi pokok lah, atas bungsu, apa panggil apa, bungsu. Bungsu yang aneh-aneh punya tu kan. Itu macam-macam lah jadi. Tapi balik tu macam-macam lah, bengkak lah, apa lah, pecah lah. Sebab apa tu? Dia pergi buang air tempat yang tak sepatutnya. Pergi buang tempat jin dan sebagainya. Sebab itulah agama pun dituntut untuk kita tinggalkan tempat-tempat tersebut kalau nak buang air. Baik. Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan. Di antara adab lagi, tak boleh buang air kecil ataupun air besar di bawah pokok buah-buahan sekalipun ketika tiada berbuah. Walaupun pokok itu masa tu bukan musim buah, belum musim buah. Pergi buang air di bawah pokok rambutan, walaupun masa tu tak ada buah pokok rambutan tu, hukumnya makruh juga. Buang air di bawah pokok manggis, rupanya pokok manggis tu heran tengok kenapa lah kan, rimbun elok, naik buah pun besar-besar, rupanya ada baja di bawah di situ. Baja asli kan, baja asli. Itu makruh juga. Jangan buang air di tepi-tepi jalan. Tepi jalan orang nak lalu, buang air di situ. Masuk tepi jalan ni apa? Sebutlah kita ignore juga jalan yang dilalui orang. Kalau jalan tu jalan yang tak ada orang, tak apa, tak makruh. Jalan yang memang orang pakai untuk lalu. Ada satu jalan di kampung-kampung orang lalu jalan tu, kita pergi buang tengah ataupun di tepi jalan tersebut. Orang buang air tersebut makruh. Jalan yang dilalui orang. Larangan ini juga berdasarkan khabar, kerana ada hadis ittaqul la'anaini. Dalam hadis Nabi SAW kata ittaqul al-la'anaini, takutlah oleh kamu al-la'anaini, akan dua yang dilaknat. Kamu kena takut dua golongan ni yang Nabi kata golongan yang dilaknat. Qalu, sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah, siapa mereka itu dua golongan yang dilaknat ini wahai Rasulullah? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air, orang yang kencing, orang yang berak, fi tariqin nas, di jalanan manusia, au fi dhillihim, ataupun di tempat teduhan mereka. Ini larangan daripada Nabi sendiri. Nabi kata hendaklah kamu takut dua golongan yang dilaknat. Siapa golongan tersebut? Iaitu orang yang buang air besar, orang yang kencing di jalanan manusia. Ada jalan dia pergi kencing tengah tu, ada jalan dia pergi berak tengah orang lalu, habis orang kena. Ataupun fi zilihim, tempat teduhan, tempat yang orang selalu duduk berteduh. Maka tak boleh juga. Itu di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat orang berteduh, dan di tempat-tempat orang berbual-bual di rihal yang tidak maksiat. Di tempat-tempat orang yang berteduh, tempat orang yang duduk tumpang berteduh, tak boleh. Haram buang air di atas kubur.
Kalau buat atas kubur haram tu. Kubur ni tempat mulia, tempat disemadikan jasad manusia. Maka tak boleh, haram lah. Haram buang air di atas kubur. Walaupun kubur tu kubur orang maksiat sekalipun, kan? Kita tahulah ni kubur orang dulu dia ni orang kaki maksiat, orang pemabuk, kaki mabuk, orang kaki curi, orang kaki rasuah, dan sebagainya. Dikenal dengan orang yang memang orang yang asli, orang yang maksiat. Itu pun haram juga kita nak pergi kencing atas kubur dia, ataupun pergi berak di atas kubur dia. Sebab seorang manusia tetap juga diikramkan di atas nama dia itu seorang insan, di atas nama itu dia itu Bani Adam, anak Adam, tetap juga jasadnya itu dimuliakan walaupun dia itu orang yang tidak soleh, walaupun orang itu orang yang ahli maksiat. Sebab itu disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu habis tuan-tuan halimati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang adab membuang air. Kita masuk sedikit tentang bab fardu wudu. Fardu wudu atau rukun wudu, 6 perkara di fardu wudu. Jadi perkara yang wajib ataupun rukun ketika mana kita mengambil wudu ataupun mengambil air sembahyang. Pertama, niat. Rukun yang pertama adalah niat. Bila niat tersebut tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat ingat dalam hati mengerjakan wudu ketika mula membasuh sebahagian daripada muka dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Baik, itu yang pertama, rukun wudu adalah niat. Bila niat kita basuh muka, tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka. Jadi niat ketika mana kita berwudu adalah ketika mana kita membasuh muka. Jadi kita ambil air sembahyang, kita nak waktu kita basuh muka kita tu, awal basuhan muka itu kita niat. Niat ni apa? Niat ni dalam hati. Niat ni adalah yang dalam hati itu. Sahaja aku berwudu, sahaja aku mengambil air sembahyang, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Itu niat yang dalam hati. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita mengqasdkan sesuatu muqtarinan bi fi'li, mengiringi ataupun disertai dengan perbuatan. Itu dia panggil niat. Kalau satu lagi, kalau kita qasad tapi tidak disertakan dengan perbuatan, itu dipanggil azam. Itu ulama bahagian tentang bab tu. Ada perbezaan di antara niat dan juga azam. Kalau niat kita qasad sesuatu disertakan dengan perbuatan, itu panggil niat. Jadi qasad ni apa? Yang dalam hati kita ni, aku mengambil wudu. Perbuatan kita tengah basuh muka. Perbuatan basuh muka. Niat dalam hati. Qasad dalam hati. Jadi itu dipanggil niat. Sama juga kita sembahyang. Kita sembahyang. Qasad kita dalam hati. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini dalam hati kita. Dalam hati. Kemudian niat dalam hati yang kita sebut qasad dalam hati itu ketika mana? Ketika mana kita melakukan perbuatan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu kan sekaligus Allahu Akbar. Ketika mana Allahu Akbar takbir perbuatan takbiratul ihram, kita hadirkan qasad dalam hati kita, aku sembahyang fardu maghrib,
aku sembahyang fardu isyak, aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar kerana Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Maka qasad dalam hati disertakan diiringkan dengan perbuatan, itu dipanggil niat. Adapun qasad saja perbuatan belum, tidak disertakan dengan perbuatan, itu dia tak panggil niat, dia panggil apa? Azam. Azam. Contoh kita kata dalam hati kita qasad, esok ni nak pergi pasar lah. Pergi lagi belum, tapi qasad dah, perbuatan belum. Itu dia panggil azam. Kalau niat, qasad disertakan dengan perbuatan. Kalau azam, qasad sahaja, perbuatan belum lagi buat, itu dipanggil azam. Jadi niat. Ini niat. Ini niat wuduk ni bila tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, disertakan dengan niat dalam hati mengerjakan wuduk. Adapun sebelum kita nak basuh muka, kita lafazkan di mulut kita, lafazkan di lidah kita, itu dia panggil lafaz niat. Dia ada dua perkara yang berbeza. Lafaz niat lain, niat lain. Lafaz niat bahasa Arab lah, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Niatnya dalam hati saja, waktu kita membasuh satu juzuk atau bahagian pada muka. Lafaz niat itu sunat, niat itu adalah wajib. Kalau tak lafaz, kita niat saja cukup. Tapi kalau tak niat, tak sah. Jadi segala perbuatan kita adalah tawakufnya, terhentinya sah perbuatan kita, terutamanya ibadah tersebut adalah dengan niat. Nak sembahyang niat, nak puasa kena niat. Nak apa lagi? Nak sembahyang wuduk niat. Di segala perbuatan itu takunya dini. Sebab dalam hadis Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala perbuatan itu binniyat, dengan niat. Innama maksudnya segala perbuatan itu terkumpulnya, disekat dengan niat. Sebab tu Imam Bukhari letaklah hadis yang utama dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Nawawi pun letak itu hadis yang utama di dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawi. Itu tawakunya perbuatan kita itu dengan niat. Dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka, tak syarat. Maksudnya kita waktu mula-mula letak, kita niat dalam hati, aku ambil wuduk kerana Allah, sampailah kita habis basuh, itu cantik lah. Tapi kalau kata dia basuh, dia dah niat, kena habis niat dia masih lagi basuh muka, maka itu pun tidak mengapa. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Tapi kita kena pakai niat. Kita tengah basuh muka tadi, basuh muka kita niat, kemudian nanti habis dah, cukup dah, sah dah niat kita, baru kita basuh anggota yang lain pula. Sampailah akhirnya kita basuh kaki, selesai wuduk kita, maka sah wuduk kita. Tapi kalau sebelum selesainya kita basuh kaki, kita potong niat kita, misalnya kita kata tak jadi berwuduk, ataupun perkara yang lain hadir dengan kita membatalkan niat kita, maka hukumnya tak boleh, tak sah wuduk kita, kena ulang mula daripada awal balik. Maksudnya kena kekalkan niat. Maksudnya qasad kita untuk tujuan ambil wuduk tu kena kekalkan sampailah kita selesai mengambil wuduk. Kalau lepas dah ambil wuduk, tak apa dah, habis dah ibadah, ambil wuduk lepas. Tapi kalau masih lagi dalam keadaan kita itu belum selesai lagi, kita tak basuh kaki lagi, tak habis lagi, maka kita kena idamatul niat kita. Kena berkekalan niat kita, kata
kita itu sedang mengambil wuduk. Jangan dipotong misalnya, tak jadi wuduk kita misalnya. Kita potong kata wuduk yang tak jadi nak wuduk. Maka tak boleh, maka kena diulangkan balik. Jadi syarat niat ni tak semestinya kena habis kita membasuh muka. Maksudnya awal-awal kita membasuh muka, waktu tu kita niat aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, cukup. Kemudian selebihnya kita sapu, walaupun niat tu dah habis dah, kita duk sapu lagi muka, itu pun dah cukup. Ataupun kita kekalkan bagi sama waktu kita niat itu dengan kita basuh muka, itu lagi cantiknya. Kita ambil wuduk, kita basuh awal basuh muka, kemudian kita niat sampai dah habis basuh muka, itu barulah habis serentak dengan habis niat dalam hati kita. Itu pun sah. Dua-duanya boleh. Dari itu dia mualat dia panggil. Di antara satu rukun ke satu rukun wuduk. Kita berhentilah dulu kan. Sambil menyembang. Itu makruh. Sambil menyembang makruh. Kalau sambil menyembang itu dia masih meneruskanlah perbuatan wuduknya sampai habis. Dia tak ada putus. Itu makruh menyembang. Tapi kalau putus pun itu dia panggil adamun mualat, tak mualat, masih sah wuduknya, tapi tak dapat sunat, makruh juga. Contoh kan, dia basuh muka, basuh tangan, lepas tu dia dia tinggalkan tempat wuduk tu, dia pergi buat kerja lain. Pergi makan lagi, minum secawan kopi dulu. Dia minum kopi dulu. Lepas tu sekejap dia sambung balik 15 minit kemudian dia sambung balik. Dia tak mula dari awal, dia sambung lepas basuh tangan, dia sambung yang lepas dia dah wuduk tadi lah. Sah wuduk dia, sah, tapi tidak mualat. Mualat ni apa? Berturut-turut, beriring-iring di antara satu rukun kepada satu rukun. Beriring-iring dengan masa yang tidak ada senggang masa yang lama. Kalau ada senggang masa yang lama pun dia panggil tidak mualat. Wuduknya masih sah tetapi makruh. Tidak dapat pahala mualat. Sebab mualat dalam wuduk itu adalah sunat. Tertib dalam wuduk itu adalah wajib. Melainkan dia tidak tertib. Tak tertib macam mana? Basuh kaki dulu baru basuh muka. Itu tak sah. Sebab tak tertib. Tertib itu rukun. Kalau dia senggang masa yang lama, itu masih sah, cuma makruh. Tidak dapat pahala sunat sebab itu mualat. Mualat adalah sunat, bukan rukun di dalam wuduk. Kalau menyembang tu sebahagian dari fiqh kata hukumnya makruh. Makruh. Dalam wuduk menyembang makruh. Ketika qada hajat menyembang pun makruh juga. Jadi wuduk yang sah tak? Sah juga. Sah. Cuma makruh lah. Baik, apa dah? Tak bunyi. 2 minit ya? 2 minit. Dari itu tidak memada ia jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Tak memada, yakni tak sah. Tak sah lah wuduk jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan atau ketika berkumur. Dia tak sah dah waktu dia basuh tangan tu. Sebelum kita nak basuh muka, basuh tangan tu sunat kan? Basuh tangan, kemudian masa basuh tangan tu dia niat. Masa basuh tangan tu dia niat. Lagi basuh muka dia tak niat dah. Maka wuduknya tak sah. Jadi kalau wuduk kemudian tayamum, dia mesti kita meletakkan niat itu pada anggota yang telah ditetapkan. Kalau wuduk ketika mana basuh muka, mesti kena basuh muka. Tak boleh niat pada basuh tangan, tak boleh niat waktu kumur, tak boleh. Tak sah wuduk. Tapi kalau mandi janabah, mandi wajib, itu tidak ditentukan anggota. Asalkan anggota itu air yang mula-mula sekali tumpah ke badan. Kan?
Orang ada passion, ada style orang. Dia mandi ni kaki dulu. Ada orang mandi terus, balang terus. Ada orang dia mandi di badan. Itu ikut di situ dia niat. Waktu dia mandi janabah, mandi wajib. Waktu mana anggota yang awal-awal dia basuh. Kalau dia style basuh kaki, niat waktu tu. Kalau dia style basuh basuh kepala dia, buat niat waktu ni basuh kepala. Kalau dia style mandi tu memang terus basuh badan dulu, dia niat waktu ketika mana dia basuh badan tersebut. Itu pada anggota pada mandi janabah, mandi wajib. Itu niat waktu mana mula-mula air sampai ke salah satu daripada bahagian anggota badan. Tak kira lah kalau dia style mandi basuh tangan, niat waktu tu. Kalau dia mandi style basuh muka dulu, niat waktu basuh muka. Tapi kalau wuduk tak boleh. Tak boleh kita nak niat waktu mana kita nak basuh anggota yang tak boleh. Mesti ditentukan, mesti ditakyinkan niat tersebut ketika membasuh muka. Jadi kalau dia basuh sebelum basuh muka, basuh tangan dulu. Waktu tu dia hadirkan niat, dia jatuhkan niat dalam hatinya, maka tak memadai, yakni tak sah wuduknya tersebut. Kemudian terputus niat itu, tetapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian pada muka, memadailah niat itu. Ini dia niat waktu dia nak basuh tangan, dia niat dah. Kemudian masuk muka pun niat dia ada lagi. Waktu tu sah. Kalau macam tu sah. Dia niat dah. Waktu ketika basuh tangan tu dia niat siap dah. Aku mengambil wuduk. Niatlah hati dah waktu dia basuh tangan. Kemudian dia masuk muka. Masa dia masuk muka pun masih ada lagi bahagian niatnya yang dia panjanglah niatnya, maksudnya panjang niatlah hati dia. Ketika basuh tangan dia ada niat. Ketika dia masuk muka pun masih ada niat. Maka kalau perbuatan macam tu sah. Tapi kalau kata dia basuh tangan saja dia niat, maka habis niat dia baru dia masuk muka, itu tidak sah wuduknya. Itu tentang niat ketika mana di dalam wuduk. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sampai situ dulu kita berhenti. Insya-Allah kita bersama lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawajjahna min ibadikis shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.